Pada 27 Oktober 2024, hari itu bermula seperti hari-hari biasa di bandar Oklahoma City. Namun apa yang berlaku selepasnya mendapat perhatian meluas sehingga mencetuskan kemarahan di kalangan penduduk setempat, khususnya mereka yang menonton rekaman insiden. Sukar untuk mereka percaya bagaimana satu hal kecil boleh melarat sehingga membawa kepada tragedi. Sit up! No. You sit up! Get on the ground! Seorang lelaki bernama Lich Vu yang berumur 71 tahun, rakyat Amerika berketurunan Vietnam, sedang memandu melalui bandar itu apabila dia melakukan sesuatu yang kemudiannya didakwa sebagai pusingan Yu yang menyalahi peraturan. Ketika itu pegawai polis, Sarjan Joseph Gibson, yang sedang bertugas menahan Vu bagi memeriksa kesalahan tersebut. Dan disitulah segalanya bermula. The way that your vehicle was located, I'll have to write you a ticket for improper U-turn. Whenever you complete a U-turn, I didn't U-turn. hold on. Whenever you complete a U-turn, you're supposed to be as far to that corner as possible. Okay? No, see, that is, they have it. Vu tidak fasih berbahasa Inggris seperti kebanyakan imigran generasi pertama. Kemahiran bahasanya agak terhad. Apabila Gibson cuba menerangkan kesalahan itu, Vu menafikannya, mendakwa sebuah kereta lain telah melanggarnya dan dia tidak melakukan sebarang kesalahan. Pada saat itu, suasana masih terkawal, sekadar pemeriksaan trafik rutin. Namun detik-detik seterusnya akan menukar keadaan menjadi sesuatu yang tidak pernah disangka. Are required to go as far away between. You're not supposed to be between any cars. You're supposed to be against that curb line. Okay? I need you to sign with your finger. It's not an admission of guilt. You're just signing saying you'll take care of the citation for a ticket. You're promising saying that you'll take care of it at a later date, whether that be in court or if you take care of it outside of court. I don't know what you're talking about. Vu menjelaskan bahwa beliau tidak memahami maksud yang cuba disampaikan. Beliau sekali lagi menerangkan bahwa sebuah kereta lain telah melanggarnya. Namun pegawai Gibson tetap bertegas mengeluarkan saman. So I'm writing and issuing you a citation for improper U-turn. Yes, sir. Citation, she hitting me and I got the Okay. citation. I'm not writing a ticket for her hitting you. Okay? No, she hitting me. You see the... I'm not you writing see, a ticket You see the for. evidence? No. Okay. I don't think that you're understanding what I'm saying here, I okay? understand. I told you. She the car, the front of her can her to the brigadier, and she Okay. didn't turn. Whenever you make a U-turn, I didn't make a U-turn. Vu kemudian keluar dari kendaraan dalam keadaan yang masih keliru, mungkin dengan tujuan untuk menunjukkan bukti. Dan dalam perbualan tersebut, beliau menyentuh lengan pegawai Gibson secara ringkas sambil berkata, "Diam," kerana berasa marah. Walaupun pemilihan kata tersebut kurang sopan, ia sama sekali tidak berbentuk ancaman atau tindakan yang membahayakan. Namun dalam saat yang singkat itu, segalanya berubah. Brigadier, and she Okay. didn't turn. whenever you make a U-turn, I didn't make a U-turn. sorry, let me clarify, okay? Whenever you enter a little intersection thing like that, you are not allowed to go side by side next to a car, Because okay? if- You have to go behind vehicles. Hey, you are the police. Yes. So you know Okay. how many cars? We are done, sir. No, we're done arguing about this, okay? We are not one. We are not arguing about this, I okay? want to show you. We argue in court. We argue in court. You take the phone and We argue in court. no, We don't argue on the side of the road. We argue in court. Yes, that's how it works. Because if not, if you don't sign this, you go to jail. Okay? Yeah, I don't want to go take you to jail. I'm ready to go to You ready to go to jail? Yeah, Ridiculous. Okay, that involves impounding your car too. Okay. Yeah, that's what you're supposed to do. I am the The top way car. where I'm the your top vehicle car. was located, your Top vehicle was car. not like that. Sit up. No. You sit up. Get on the ground. No, see, sir. No, các bạn cho anh em lần. Anh đánh nó, anh lại. Ai biết để
Yeah, I'm gonna call an ambulance. Look at his face. 112 Hefner, roll me fire and incident to supervisor. Secara tiba-tiba, pegawai Gibson memegang tangan Vu, memulasnya ke belakang, lalu membantingnya ke arah jalan tar dengan muka terlebih dahulu. Hentakan itu begitu kuat sehingga kepala Vu menghentam permukaan keras. Dalam sekelip mata, Vu tidak lagi berbicara. Beliau tidak sadarkan diri, berlumuran darah dan tubuhnya terkulai di atas jalan. Vu dikejarkan ke hospital di mana pemeriksaan perubatan mengesahkan beliau mengalami pendarahan otak, patah tulang leher dan keretakan teruk pada tulang orbital mata. Lebih malang lagi, ketika kejadian, Vu sebenarnya sedang berjuang melawan kanser tulang dan serangan ini hanya menambah penderitaan yang ditanggungnya. Doktor terpaksa melakukan pembedahan kecemasan bagi membuang darah yang terkumpul di otaknya. Namun tahap kerosakan jangka panjang masih belum dapat dipastikan. Menurut keluarganya, Vu bukan sahaja mengalami kecederaan fisikal, malah turut trauma dari segi emosi. Beliau datang ke Amerika dengan harapan untuk membina kehidupan yang lebih baik. Namun inilah realiti yang menimpanya. Pada 6 Disember 2024, selepas menerima tekanan awam dan laporan rasmi daripada pihak hospital, Gibson didakwa atas kesalahan serangan berat dan mencederakan satu jenayah serius. Pendakwa raya menegaskan bahawa penggunaan kekerasan tersebut tidak wajar dan tidak sepatutnya melampaui batas sedemikian. Namun pegawai Gibson bertegas bahawa tindakan anak guamnya selaras dengan latihan polis dan tidak menunjukkan niat jenayah. Malah sentuhan Vu, walaupun kecil, dianggap sebagai satu bentuk ancaman. Namun apa yang dilabel sebagai ancaman kecil itu telah menyebabkan seorang lelaki terbaring di katil hospital bergantung kepada mesin sokongan hayat dengan nyawanya di hujung tanduk. Komuniti Vietnam Amerika berang berdemonstrasi menuntut keadilan. Mereka sedar jika Vu menolak sedikit lebih kuat atau melawan walaupun secara minima, kemungkinan besar beliau sudah kehilangan nyawanya. Akhirnya pegawai Gibson digantung tugas dan pada 21 Februari 2025, beliau meletakkan jawatan daripada pasukan polis. Namun bagi ramai pihak, tindakan itu tidak memadai. Meletakkan jawatan tidak akan memadamkan penderitaan yang ditanggung Vu. Kes ini mencerminkan bagaimana kuasa boleh disalahgunakan apabila keganasan dijadikan pilihan, terutama terhadap individu yang tidak mampu mempertahankan diri sepenuhnya, baik kerana kelemahan bahasa maupun keadaan fizikalnya. Sehingga perkembangan terkini, Vu masih dalam proses pemulihan dan terus bertarung dengan penyakit kansernya. Rakaman kejadian ini kekal sebagai antara rakaman paling mengundang kemarahan masyarakat. Bagaimana satu interaksi kecil boleh berakhir dengan tragedi yang meninggalkan kesan seumur hidup. Pada 26 Mei 2013, kapal tunda Jackson 4 sedang menjalankan tugas rutin untuk menstabilkan sebuah kapal minyak di perairan Atlantik. Kira-kira 20 batu nautika dari pantai Nigeria. Tanpa diduga, satu insiden yang tidak dijangka berlaku. Sehingga kini punca sebenar kejadian itu masih belum dapat dikenal pasti. Sama ada disebabkan oleh ombak besar yang luar biasa atau kegagalan mekanikal secara tiba-tiba. Kapal tersebut terbalik dalam masa beberapa saat sahaja dan tenggelam dengan pantas ke dasar laut pada kedalaman hampir 100 kaki. Dalam keadaan terbalik dan terbaring di dasar laut, seramai 11 anak kapal berada di atas kapal tersebut dan tiada seorang pun yang dijangka dapat terselamat daripada kejadian malang itu. 3 hari kemudian, pada 29 Mei 2013, pasukan penyelam profesional dari DCN Global Afrika Selatan dikerahkan untuk memeriksa bangkai kapal dan mengeluarkan mayat-mayat yang disangka berada di dalam kapal tersebut. Namun apa yang mereka temui di dalam bangkai kapal itu benar-benar mengejutkan. Okay, so have you come into the next deck? Onto the main deck? All right, so you should be walking on the ceiling, yeah? Okay. What's that? Okay. All right, you found one, yeah? He's alive. He's alive. Okay, keep him there. Keep him there. All right. Just. All right. Hold him there. Okay, just keep him there. Just reassure him. Pat him on the shoulder. Okay. Tell him to keep drinking the water. Where's water? Drink it, buddy. Drink it. What's your name? Harrison.
Okay, Harrison. My name is Colby. Okay, and I'm going to bring you home, okay? What is your rank? You're the cook. We survive. Put your head underwater and breathe comfortably, okay? Harrison O'Keen, seorang tukang masak berusia 29 tahun, sedang berada di dalam tandas ketika kapal itu terbalik sewaktu air hitam yang sejuk mula memasuki setiap lorong dan ruang kapal. Harrison menggunakan derea sentuhan untuk merangkak sehingga sampai ke pejabat jurutera kapal. Di situ, dia menemui satu ruang udara setinggi kira-kira 4 kaki, cukup untuk menjaga kepalanya di atas air dan memberinya peluang untuk terus hidup. Dia terperangkap kesorangan, dikelilingi oleh mayat-mayat rakan sekerjanya. Selama 60 jam berikutnya, Harrison terperangkap menghirup udara yang semakin berkurangan sambil mendengar bunyi besi kapal yang retak serta haiwan laut yang mula mencari makanan. Dia juga dapat menghidup bau mayat yang mereput di sekelilingnya. Apabila seorang penyelam pertama kali melihat tangan muncul dari dalam air keruh, mereka menyangkakan ia mayat yang hanyut. Namun apabila tangan itu menggenggam kembali, penyelam tersebut terkejut dan segera memberitahu melalui radio, dia masih hidup. He's alive. Okay, keep him there. Tell him to keep drinking the water. Where's water? Drink it, buddy. Drink it. Okay, and I'm going to bring you home, okay? What is your rank? You're the cook. We survive. Put your head underwater and breathe comfortably, okay? Okay, how's that? Are you alright, Harrison? Proses mengeluarkan Harrison adalah sangat berbahaya. Dia berada pada kedalaman yang tiada manusia sepatutnya mampu bertahan. Sekiranya dia dibawa naik terlalu cepat, risiko kematian serta-merta akibat penyakit dekompresi adalah sangat tinggi. Selepas diselamatkan, Harrison diletakkan dalam bilik tekanan selama 60 jam supaya badannya dapat menyesuaikan diri secara perlahan-lahan dengan tekanan di permukaan laut. Akhirnya dia dibawa keluar dalam keadaan lemah tetapi masih hidup, disambut dengan penuh kesyukuran oleh keluarganya. Menurut National Geographic, ruang udara seluas kira-kira 13.5 meter padu hanya mampu menyokong seorang manusia selama kira-kira 56 jam sebelum kandungan karbon dioksida menjadi mematikan. Harrison bertahan hampir tepat sepanjang tempoh itu, menjadikan kehidupannya satu keajaiban. Namun bukan sahaja faktor fizikal yang menyelamatkannya. Harrison kemudian mendedahkan bahawa sepanjang waktu keseorangan itu, dia berulang kali berdoa, doa untuk keselamatan yang dihantar isterinya kepadanya. Doa itu memberikan kekuatan untuk terus tenang, mengawal ketakutan dan bertahan hidup. Sayangnya tragedi tersebut mengorbankan 11 rakan sekerjanya. Harrison O'Keen adalah satu-satunya yang terselamat. Selepas tragedi itu, beliau mengalami trauma dan mimpi buruk berulang. Namun beliau memilih untuk menghadapi ketakutannya dengan menjadi penyelam profesional. Kini beliau bekerja sebagai penyelam komersial, melakukan pemasangan dan pembaikan di kemudahan minyak dan gas dengan kedalaman maksimum 50 meter. Harrison juga aktif berkongsi pengalamannya melalui media sosial dan saluran YouTube, menyuarakan kepentingan keselamatan di laut serta memberi inspirasi kepada orang lain untuk menghadapi ketakutan mereka. Pemandu kenderaan ini telah melakukan satu kesilapan besar, satu kesilapan yang akan menghantui dirinya seumur hidup. He got it. He did. Relax. Look at him. Help him. Stop. Sit down. Help him, please. Stop. Kisah tragik ini berlaku pada 10 Julai 2019 sekitar jam 4.40 petang di Chicago apabila pihak polis cuba menghentikan sebuah kenderaan yang dilaporkan telah dicuri. There we go. Take it off. Go ahead. 734. Last plate we ran. 734, we got a vehicle taken off from us eastbound from 71st to Peoria. Last plate we ran. It's going to be a Chrysler 300. 734, eastbound from Peoria and 71st. And what's the plate? It's going to be the last plate we ran. Last Last plate is 742-4618. It comes back to a 2015 Chrysler. Okay, what's your location now? Ketika kenderaan tersebut memecut laju, ia melalui kawasan plaza dan memasuki laluan bertentangan. Tidak lama kemudian, pemandunya hilang kawalan
lalu merempuh sebuah Mitsubishi yang sedang membelok. Pelanggaran kuat itu menyebabkan kenderaan tersebut terbalik beberapa kali. Oh shit. Oh shit! Stop, He slow just down, fucking. slow down, Yeah, slow got down. it. He just crashed 7-1 Silver Squad. 734, we need an ambulance, quick. Oh shit. Jason Yancey, penumpang berusia 23 tahun yang berada di dalam kenderaan curi tersebut, tercampak keluar dari kereta dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. 3 individu lain turut dikejarkan ke hospital dalam keadaan kritikal, manakala 2 lagi dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Namun detik yang paling menyayat hati bukan saja berlaku ketika kemalangan, tetapi apabila pemandu menyedari bahawa dia baru saja menyebabkan kematian rakannya sendiri. Hey, hey, Stop, get handcuffs, get stop, handcuffs, handcuffs. My homie, bro. Sit down, sit down. Sit down, sit down, sit down, sit down. Sit down, sit down. Look at him, bro. Sit down. Look at him, bro. Hey, look at him. Cuff him in front, cuff him in front. I can't see this shit. Get the fuck, get me away from this shit. I can't Relax, see this shit. relax. Get me away from this shit. Get him back, get me away from this shit, please. Come on. Get me away from this shit. Pegawai polis yang berada di lokasi kejadian cuba menenteramkan suspek yang ketika itu dalam keadaan terkejut dan trauma sambil merayu berkali-kali supaya dibawa jauh daripada mayat rakannya. Yes. Are you okay? Yeah, Make sure relax. they're okay. Look at me. I'm good. Okay. I'm good. I'm great. I'm great. A little drunk? No, I'm not drunk. They were drunk. Relax, relax. Okay? 35, one more mile. Oh, Hey, stop looking, stop looking. Okay, stop. Okay, don't look at them. Okay? Don't look at them. Okay? I'm gonna stop. Yo, stop. Okay? Relax. We got an ambulance. Please, we got an ambulance, okay? Call his mama. Call her. Okay, Call I will. Call somebody. Call somebody, please. Call somebody, please. I don't need help. Fuck that. They need help. Call somebody. I don't need help, man. I don't need help, man. Okay. I don't need help. Okay, I know. I don't Hey, need help. ambulance is coming. I Do you don't hear need them? help. Do you hear them? Ambulance is coming. I don't need help. Relax, okay? Relax. Stay in here. Stay in here. I don't need help. Oh my God, bro. He got it. He dead. Relax. Look at him. Help him. please. Stop. Sit down. Help him, please. Stop. Please. Stop. Relax. Pemandu kenderaan curi tersebut, Denzel Washington, dilaporkan berada di bawah pengaruh alkohol dan dadah serta memandu pada kelajuan melebihi 142 km sejam sebelum hilang kawalan dan mengakibatkan kemalangan maut itu. Beliau didakwa atas pertuduhan memandu di bawah pengaruh bahan terlarang kerana mengakibatkan kematian rakannya sendiri, Jason Yancey, serta mencederakan beberapa individu lain. Beliau ditahan dengan jaminan $20,000. Namun setakat tarikh berita terakhir yang tersedia, tiada maklumat terkini yang melaporkan sama ada beliau telah dijatuhkan hukuman penjara atau tempoh hukuman telah diputuskan.